ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بخير آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Hormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kasih sayang Allah yang masih memanjangkan umur kita. Moga-moga dengan asbab Allah panjangkan umur terus menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus beriman kepada Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah, insyaallah pada setiap hari Khamis selepas asar kita akan baca hadis-hadis pilihan dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Moga-moga Allah bagi manfaat kepada kita semua termasuk saya bercakap. Insyaallah dalam setengah jam kita ambil hadis yang ke-16 daripada kitab peristiwa akhir zaman susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Nabi Al-Maliki, seorang ulama Nusantara kita, atau lebih terkenal nama dia dengan Syekh Fahmi Zamzam. Saya ambil ijazah kitab ini daripada beliau sewaktu berada di Mesir. Saya minta ijazah dan dia bagi ijazah untuk dibaca kepada tuan-tuan semua dan manfaat untuk saya juga insya-Allah. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nas zaman ma yuballi ar-rajulu min aina asaba al-mal min halal am haram atau kama qala rawahu Imam Nasa'i. Hadis ini pendek dia, tapi insya-Allah kita akan tengok isi dia sangat penting untuk kita sama ambil manfaat. Hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni seorang sahabat yang terkenal dalam bab meriwayatkan hadis. Bila sebut Sayyidina Abi Hurairah ni tuan-tuan, tak payah cerita pun tuan-tuan kenal dah. Bila mengaji ilmu hadis ni, nama Abi Hurairah, nama Anas bin Malik, nama Abdullah Ibnu Mas'ud, nah, ini nama-nama yang masyhur dalam bidang hadis. Nah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas, akan tiba ataupun akan datang kepada manusia satu zaman di mana kata Nabi zamanun ma yubali ar-rajul, di mana satu zaman tersebut seseorang itu tidak mempedulikan min aina asabal mal, daripada mana harta benda yang yang ada pada diri dia. Satu zaman ni kata Nabi akan mai di mana peringkat manusia dia tak peduli dah duit tu mai sama ada harta yang halal ataupun harta yang haram. Maka hari ini kita boleh tengok dengan jelas Nabi sebut dalam hadis yang lain. Kalau kita buka dalam kitab yang sama, kedudukan hadis nombor 8, kata Nabi apa? Saysibu ummati daul ummami, umat aku ni akan tertimpa kepada penyakit umat terdahulu. Di antaranya kata Nabi al-asharu wal batar wat takathur wat tanajus fid dunya wat tabaghud wat tahasud hatta yakuna al-baghi. Nabi kata penyakit yang pertama terlalu banyak berseronok dengan barang dunia, yang kedua bermegah dengan harta benda ataupun nikmat yang Allah pinjamkan, bermegah-megah dengan barang ini. Yang ketiga kata Nabi terlalu mencari harta dunia, ulun duit ringgit ni sampai anak beranak tak boleh di rumah mayang ke tidak, aurat tutup ke tidak, tak boleh dah. Yang keempat kata Nabi wat tanajus fid dunya, akhir zaman tu akan ada kelompok manusia yang suka menghimpunkan harta benda dunia, tidak memikirkan soal halal dan haram. Hari ini kita boleh tengok tuan-tuan Allah bagaimana khasaknya dalam jual beli yang berlaku. Tuan-tuan, mudah saya bagi contoh mudah lah untuk kita. Saya minta maaf siap-siap aku ada yang peniaga yang ramai petang ni, kita sama-sama muhasabah. Saya pun orang niaga, saya buka kedai juga. Tuan-tuan pun yang orang niaga, sama-sama kita muhasabah dan kita betulkan yang mana kurang betul sebelum ni. Kadang-kadang kita dah ikut tu, kita ikut adatnya, kita tak tahu betul ke tak kita ikut. Kita rasa boleh untung, kita buat macam tu. Tuan-tuan pernah tak kadang-kadang kita pergi market pagi-pagi ataupun saat lagi ni tuan-tuan pergi di pasar mana-mana atau pasar malam ke apa, kadang-kadang kita jumpa orang duk meniaga ikan, meniaga sotong, meniaga ayam, meniaga jenis barang-barang basah ni.
Maka pada kebiasaan, nak buat contoh pun dia tak buah ayam tang ni. Kadang-kadang kita akan tengok dia buah satu mangkuk dalam satu pinggan, saat lagi dia akan tangkup lagi satu pinggan. Duk perasan tak benda ni berjadi? Saya minta maaf siap-siap ni, kok ada mega ayah saya mega ikan lah, saya pernah tengok dia, ayah saya tak buat lah benda macam tu. Semua biasanya bila kita pergi jumpa benda macam ni. Okey, baik, bila dia buat satu pinggan, hak tu kita jelas lah sebab tu nak tahan barang tu. Yang kita tak berapa nak jelas ni, bila ditangkup lagi satu pinggan yang transparent kan, dia letak di atas tu pula, lepas tu barang dia letak di atas. Dah jumpa tak ni tuan? Awak kita tak setuju senyap kan siapa ni? Kau saya seorang dia duduk pergi market jumpa ni. Dia jumpa kan? Okey, baik, kita nak tanya apa peranan benda tu? Yang pinggan nak satu tu kita faham lah, kalau tak boh tu pakai duduk atas meja lah barang tu, maka dia ada benda nak lapis. Yang tak berapa nak clear ni tuan-tuan, lagi satu pinggan yang duduk ditangkup di atas tu nak apa tu? Apa fungsi dia? Kita nak tahu dulu fungsi dia. Kalau dia ada fungsi yang boleh diterima akal, contohnya dia kata, ustaz, kalau kami buah pinggan macam tu, ikan kami tahan 2 tahun setengah. Kalau macam tu cantik cantik sangat. Tuan-tuan, fungsi dia buah tu sebab apa? Nak bagi apa ni? Nampak banyak. Hakikat barang banyak ke sikit? Jawab lagi tuan. Saya minta maaf ni. Saya minta maaf siap-siap. Kok ada yang dah terbuat. Apa betul ya? Apa betul ya? Hidup Nabi kata al-kayyisu man dana nafsuhu. Muhasabah hak salah kita apa betul, yang dah betul kita pelok lagi betul. Ini duk jadi sampai hari ni. Dan kalau kita pergi tengok dalam 10 peniaga nak jumpa seorang yang tak buat pun payah. Memanglah dia akan kata alasan apa, kalau tak buat macam tu memang orang tak beli. Yang nak menggerakkan hati orang beli ni bukan sebab pinggan tu, sebab Allah gerakkan. Biar walaupun dia meniaga biasa duk untung 5-6 ribu, bila buat panggil dia buat jenis jujur betul, buh dalam pinggan dapat banyak tu lah. Mungkin orang akan beli itu akan kurang daripada kadar yang biasa, tetapi moga-moga harta yang dia dapat itu adalah sumber yang halal dan berkat, dan orang redha di atas pembelian. Yang tu penting. Yang tu penting. Tuan-tuan, akad dalam bab syarat barang dan harga dalam bab jual beli ada 4 syarat. Yang pertama disebut barang tu mesti barang yang elok, bersih atau bersuci. Barang yang elok. Yang kedua, syarat dalam jual beli ni dia kena ada apa? Mesti barang tu kepunyaan kita, ataupun kita ni diwakilkan. Contoh broker rumah lah, dia nak jual rumah, dia tak ada networking, dia jumpa dengan kawan tu kontraktor ke apa, dia kenal ramai orang, dia kata hang tolong cari sat orang jual rumah, hang aku nak jual rumah ni, hang tolong cari sat, aku wakilkan kepada kamu. Dia ni pun pergi cari orang, jumpa, dia jual dengan sekian-sekian harga, maka kawan ni pun bagi komisen, tak ada masalah. Tak boleh tuan-tuan pergi tengok di pokok rumah orang tu ambil buah belambak, kita duk buat ikut kita, tak apa kot saya ambil sikit saya pergi jual. Tak boleh, itu bukan barang dan bukan hak kita. Melainkan kita pergi minta dengan dia, Pak Long buah duk tengok setiap musim duk buang macam tu ya, boleh tak saya kutip buah ni, saya nak dijual. Tak minta cara elok. Nah, kalau kita nak jual, habaq pada kita nak jual. Tuan-tuan, baru ni ada, saya pergi kuliah di mana, dia cerita, dia kata ustaz di depan rumah dia tu jiran tu bagus dia punya, dia main minta kata nak makan, dia cerah satu pokok kan, balas satu pokok, siap pergi buka meja dekat jalan, yang dia geram tu dia lalu, dia duk ingatkan tengok buah teringin, tengok dia kata ambil pokok mana, dia kata ambil pokok abang, dia kata balas pokok kawan tu, jual pula habis satu pokok lah. Kata nak minta makan, beda ambil untuk makan. Kalau nak jual, tak siap-siap kata ni saya ambil ni, daripada duk jual, duk buang saja, saya ambil untuk jual. Alangkah cantiknya kita bagi sedikit keuntungan kepada tuan tu. Syarat dalam bab jual beli ni, dalam bab barang dan harga, mesti kepunyaan kita. Tak boleh kita buat ikut terhadap kita. Kadang-kadang kita nak pergi kutip besi buruk ke dalu depan rumah orang, dia duk ingat nampak benda tu buruk, dia terus ambil. Jaga sungguh-sungguh benda macam ni tuan-tuan, tak berbaloi kalau kita nak makan daripada harta yang haram, benda-benda yang macam tu. Yang ketiga, syarat dalam bab nak jual beli ni kenapa? Apabila dah ada akad jual beli, barang mesti diserah. Barang mesti diserah. Tak boleh dia dah bayar duit kat kita, kata-kata tak apa tahun depan saya bagi. Tak boleh, mesti serah sampai akad jual beli. Yang keempat, dalam naksah jual beli ini syarat dia mesti kenapa? Mesti jelas tentang kadar barang, sifat barang, jenis barang.
Kat sini tuan-tuan hak keempat ni masalah ni. Bila yang jenis duk buh benda tu, kita jelas tak dengan pembelian? Biasanya tidak. Kita nampak lalu biasanya sekali imbas nampak apa ni gunung macam tu, tuan-tuan nampak Allah banyak lah, tuan-tuan bila dia buh macam tu jadi banyak lah. Udang adalah 7-8 ekor, tapi bila dia tindan lagu tu ada satu lagi pelapik di bawah, dia nampak jadi banyak. Hak kita ni biasa tak cakap banyak buh, dia pun cedok-cedok belum dia pandai dia selit ke mana pun pinggan tu jatuh, kita pun tak nampak. Kita pun bayar RM5 ke dia, balik rumah belilah sekilo tepung. Sampai di rumah saya pergi abang kami ni buat cuk udang, hak bini kita duk parsi tengok 12 kepala 8 badan. Tuan-tuan, bila kita yang beli redha dah waktu tu. Maka dia menghilangkan syarat yang keempat tadi ni. Dia menghilangkan syarat keempat, yakni orang yang membeli, yang jual tu dia jelas, dia buat tu dia tahu sebab apa? Sebab barang dia sikit, bila buat tu jadi banyak. Maka orang yang membeli tadi ni, maka tidak ada kejelasan dari segi barang yang dia beli, maka berlaku masalah dalam akad jual beli tadi. Tuan-tuan, benda ni duk jadi. Saya minta maaf kena sebutlah tuan-tuan. Saya dah tengok tadi duk nak baca hadis mana, ambil hadis yang pendek-pendek, tengok hadis ni kena sebut juga. Sebab saya buat orang yang moga beringat untuk saya juga. Nah tuan-tuan, pakat-pakatlah kita tengok lepas ni, sebab tu kalau boleh kita yang orang-orang yang tuan-tuan semua ni orang yang alim, orang yang mengaji, orang yang bagus belaka dah. Kalau kita pergi tengok, kalau orang yang niaga jenis macam tu, kalau boleh KIB, jangan beli lagi kat dia. Cari orang yang betul-betul beramanah, yang niaga dengan keadaan dia zahirkan barang banyak mana, dia cerita barang banyak mana. Kadang-kadang satu perangai juga, semua ikan baru naik. Kita tanya ikan bila? Oh baru naik, tadi duk gerak lagi ni. Oh tuan-tuan kemat. Kalau dia sembah ni tuan tak boleh tengok lah. Apa salahnya kita pasingkan terus, hak ni ikan kemarin, hak ni ikan hari ni, hak ni ikan 3 hari lepas. Hak 3 hari lepas tu kita potong, ambil sekilo 3 hari sudah. Yang ni yang baru main memang kita mahal sikit lah, sebab hari ni pula harga. Cuba kalau kita bercakap dengan betul jujur dalam perniagaan, takkan rugi tuan-tuan. Kalau kita nak fikir dari segi adat saja, kadang-kadang tak dapat benda ni. Mana mungkin Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf boleh jadi kaya dengan kadar dia menjual harga unta dan lembu dengan harga modal. Kalau tanya orang berniaga, dia kata tak cerdik ya? Apa hang beli dengan tu, hang jual dengan harga tu juga. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf dia mengambil untung di mana? Dia mengambil untung pada tali pengikat. Kalau kata tali pengikat seekor ambil untung RM50, tuan-tuan, tak baik. Ambil ni untung 300-400 tu biasa dah. Tak salah. Cuma nak abang kata kalau Allah nak bagi keuntungan, Allah bagi ya. Jangan risau. Tuan-tuan baca tentang bagaimana selepas peristiwa hijrah, Abdul Rahman Al-Auf meninggalkan keseluruhan harta di Mekah ni tuan-tuan, masuk ke Madinah dalam keadaan miskin dia. Sehelai sepinggang. Nabi bai'ah dia bersama Talha Al-Ansari, seorang sahabat yang kaya di bumi Madinah. Talha bertanya kepada Abdul Rahman Al-Auf, maukah aku bahagikan 2 harta aku ni? Abdul Rahman Al-Auf kata, jangan. Kamu tunjuk aku jalan ke pasar. Dia meniaga je tuan-tuan. Dalam tempoh tak sampai setahun, dia kembali menjadi kaya dengan jalan berkat. Yang dikatakan berkat ini bukan bererti barang tu banyak, tetapi bila ada keberkatan, barang tu akan jadi banyak dan cukup. Kadang-kadang meniaga ni untung 3-4 ribu, tapi tak berkat tuan-tuan. Saat lagi balik tayar lori pecah berdebum 800 dah waktu habis. Panggil pomen 200 upah. Masa habis panjang hari duduk kat situ dah pening kepala. Sehari telah-telah duduk balik pula, bini telefon ni anak demam, duduk keluar duit. Duit tu dia habis kadang-kadang jalan ni kita tak tahu. Sebab tu beringatlah pada orang yang niaga cara berniaga. Nabi kata watanajus fid dunya, yakni orang yang menghimpunkan harta benda dunia ni sampai tak peduli langsung mai daripada sumber yang macam mana. Orang yang niaga online jadi juga ni. Hari ni kita akan tengok media online ni, FB ad dia panggil. Nah, Facebook advertising sangat famous. Dan kalau kita tengok FB sendiri, Facebook sendiri mengauk keuntungan berbilion-bilion daripada hasil jualan mereka bagi, menyediakan platform Facebook ni untuk orang advertise barang. Maka biasa kita akan dengar dalam orang yang meniaga online ni, kadang-kadang kita nak jumpa testimoni mohong. Dia buat testimoni sendiri, dia kata barang ni gila, makan meninggal terus punya sedap. Tak ada minum kurih pada minum sekali terus kurih. Hak kita minum telan dengan botol-botol haram tak kurih, tentang kuih gemuk lagi ada. Ada yang duk main testimoni bohong. Minta maaf bukan semua, cuma kebanyakan ada segelintir dalam kalangan yang dia tak fikir ada soal halal dan haram, dia sanggup buat macam ni.
Testimoni bohong ni biasalah, banyaklah jumpa. Yang kedua, dia ambil kadang-kadang gambar jenis pil pelansing ni, dia ambil gambar siapa pun dia tak kenal, dia compare, edit lebih kurang, dia buat. Tuan-tuan, jangan duk buat perangai macam ni. Kita nak keyakinan terasut orang, tiba-tiba kita menggunakan jalan yang haram. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ingat tu kita. Dalam masa yang sama, dalam testimoni satu bab, yang kedua dia bohong dari segi kadang-kadang dia ambil gambar pus barang. Dia kata hari ni alhamdulillah dah pus 50 barang. Hakikat dia pus 15-16 barang je, tapi dia pus 50 barang tu tuan-tuan. Lagi mana 34 barang ni? Dia nak bina keyakinan orang, nak abang kata orang beli banyak, tapi jangan menggunakan jalan penipuan. Jangan menambah keyakinan orang dengan jalan-jalan yang bukan hak ini. Ini jalan yang batil. Kamu menipu orang. Tak boleh menipu dengan jalan macam tu. Walaupun dia kata saya meniaga benda halal. Saya meniaga benda halal. Tetapi kamu melalui jalan-jalan yang haram, maka tak boleh. Ayat mineral tuan-tuan, kalau kita tengok 500 ml tu nampak berasa elok. Bila kita tambah dengan sebiji teh cicak, nampak tak sedap langsung. Padahal 500 ml tu yang elok. Teh cicak ni jaranglah tengok besar lengan tuan-tuan ni. Halus je teh cicak ni. Tapi bila masuk seketui dalam tu pun kita tak mau minum dah. Saya pun tak mau minum, tuan-tuan pun tak mau. Maka dalam harta benda kita jangan dicampur adukkan dengan jalan-jalan yang haram, walaupun dengan kadar yang sedikit. Bohlah bagi elok, tak apa, orang order 3, boh 3, tak ada masalah. Allah nak lembutkan hati, Allah lembut tak usah duk risaulah. No, produk macam-macam, produk merapu mereka buat. Kalau Allah nak bagi kaya lah. Kadang kita tengok produk merapu, produk comel comel kat tuan tuan-tuan. Siapa suka tengok iklan dia? Tapi tuan-tuan tahu dia multi millionaire dah. Kelajak lari, siapa suka tengok iklan dia? Tak ada suka tuan-tuan. Tapi kalau nak gerakkan hati boleh beli tak ada masalah. Cara dia berguna haram ke halal, dia jawablah depan Allah nanti. Yang nak menggerakkan hati nak beli ni bukan kita. Kita cuma ikhtiar, tapi biarlah melalui jalan yang elok. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Takkan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Beringatlah. Pakat-pakat beringat. Biasa peniaga online ni suka tipu apa? Biasa dia kata barang tinggi sikit. Dia panggil istilah apa? CTA, call to action. Dia nak orang tu bila baca nak suruh telefon lala tu. Ni saya nak order ni sebab risau, sebab dia kata dia buat seminar contohnya. Seminar dia kata baki ada lagi 4 seat. Padahal hakikat banyak lagi ni. Seat tu tak ada limitation pun, tapi dia nak CTA. Dia sanggup berbohong dengan jalan je. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, harta tu kita nak makan. Barang ada banyak lagi stok, tapi saja dia nak bina urgensi, dia nak bina orang nak sungguh-sungguh bagi cepat. Tak mau tangguh-tangguh dah, tak payah duk fikir banyak kali. Maka dia bubuh dalam tu tinggal 4 lagi stok. Kalau lambat kena tunggu 48 tahun lagi. Itu saya tambahlah, tapi biasa kita akan jumpa dia khabar kalau hamba tak beli ada baki 4, kalau tak habis darah tu. Padahal di rumah ada belambak lagi tuan-tuan. Ini namanya pembohongan. Pembohongan. Saya harap lagi sekali matlamat tidak menghalalkan cara. Tolong hak niaga online ke, niaga offline ke, hak niaga kampung-kampung biasa ni pun, apa salahnya kita guna jalan yang baik. Allah boleh gerak hati boleh kaya, tak ada masalah. Boleh tak insya-Allah. Nah, maka yang Nabi kata apa lagi? Daripada mal min halalin am haramin. Daripada harta yang mereka dapat ni, apakah sumber itu daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram, maka mudah jadi masalah di sini. Dalam hadis yang lain kata Nabi, la tahumus sa'ata yafidal mal. Akhir zaman ni akan sampai satu masa di mana umat aku ini mereka akan dilimpah ruh harta yang begitu banyak, yang kadang-kadang harta tersebut tak tahu mai sumber daripada yang mana. Kita yang bekerja pula. Nah, kita yang bekerja, orang yang berniaga tadi selesai lah situ bab. Kita yang bekerja dengan government ataupun kita kerja dengan orang swasta. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita ni kita mencampur adukkan dengan integriti yang kurang. Contoh, kita masuk kerja lambat. Kita dah lama kerja di situ, kita dah seniority ni dah hebat dah. Kalau kita masuk lambat ke orang tadi nak tegur. Tuan-tuan, kita kena ingat, di Malaysia dia menggunakan sistem per hour. Gaji kita dibayar dengan jam. Sebab tu kita ada punch card.
Di Pashkat tu kita masuk 8 1 minit pun dia connect 8 1 minit. Berbeza dengan di Eropah. Di Eropah dan Jepun sekarang banyak menggunakan konsep kebebasan masa. Dia bagi bentuk KPI. Contoh kalau tuan balik buka tengok environment syarikat Google. Google ni satu company lah besar. Staff dia ada beribu orang. Google dia bagi dekat staff dia kerja macam mana, dia bagi jenis KPI, Key Performance Index. Dalam tempoh seminggu, apa yang kamu kena capai? Apa yang kamu kena buat? Hang buatlah lagu mana, waktu mana nak bekerja. Hang nak buat macam mana 24 jam sehari pun tak apa. Yang penting siapkan kerja tu. Dalam timeline dia bagi seminggu, tiba-tiba dia boleh siapkan dalam tempoh 2 jam. Maka 6 hari lagi hang rehat. Dia main konsep macam tu. Dia bukan per hour dah. Sebab tu kalau kita tengok, tetap balik saja saya buka je lah tengok video environment, job in Google. Depa kerja depa santai, waktu mana pun tak apa, nak mai ada, mai pagi ada, mai tengah hari ada, mai petang. Yang penting kerja siap. Itu tak apa. Tapi di Malaysia secara dasarnya kita menggunakan per hour, jam. Maka kadang-kadang ada orang yang jenis suka masuk lambat. Saja mai lambat. Bukan kata kuk, kata jam, tayar pecah ke, kalau hak tu musibah yang dia tanggung tak upayalah, benda yang di luar daripada kemampuan. Tapi ni saja main lambat, pukul 8.30, patut pukul 8 dah masuk dah, pukul 8.30 dia sampai. Dia dah lama kerja kot tu, orang tak berani tegur dia, dia buat ikut terhadap dia. Sat lagi makan pagi pukul 10 tuan-tuan, dia gagah keluar dah lah. Patut peruntukan 15 minit, tapi dia makan sampai setengah jam. Kalau tuan-tuan tengok hari ni isu diviralkan di hospital Kuala Lumpur tadi. Depa viral tentang staff yang jadi bila pergi di kaunter staff tak ada sedia-sedia, bila tengok duk sembang di belakang depa viral. Wallahu a'lam betul ke tidak. Tetapi kalau perbuatan tu betul, tak comel lah, tak comel sangat. Kalau takkan nak pergi sembang takat 2 minit 2 tak apa, ni sampai lama sangat, karut sangat. Kalau tuan tanya anak-anak yang menjadi Mesir lagi hudud perangai depa. Dalam depa nak cop pasport tu tuan-tuan duk pergi Mekah sudah duk pergi Mekah. Kita nak beratok nak cop pasport masuk tu tuan-tuan, berapa jam tunggu. Dia bukan buat kerja apa. Padahal sepatutnya sistem tu dah boleh diperbarui dan boleh diimprovise dah. Sebab kemasukan orang di Mekah ni tuan-tuan setiap hari ratusan ribu. Dia tak boleh nak bagi alasan sebab kata ramai tuan-tuan, airport yang paling sibuk di dunia di antaranya Guangzhou di China. Lebih ramai daripada di Jeddah ni. Tapi mereka boleh buat bagi sistem tu cantik, comel. Seorang pegang whistle, tuan-tuan. Dia takkan beratuk lebih sejam. Padahal yang duk turun ni tak berhenti ni, orang duk main perang, tak berhenti. Tapi kalau kita tengok budaya kerja Islam di Mekah, kita pun marah. Saya pergi bulan 12 hari tu 7 jam kesian tetap dekat jemaah. Saya tanya sebelah saya, kalau kata kita ni mungkin pakej biasa-biasa, hak yang sebelah tu kan pakej VVIP tabung haji 20,000 ke berapa nak boleh pergi tuan 7 jam sama lah beratok dengan kita ni. Kesian kita tengok hak tua-tua tu tuan-tuan, meloreh ni terguling atas lantai tu, berenang tuan-tuan, tak ada swimming pool lah atas tu. Kesian kita tengok. Mereka bukan buat apa saja dalam duduk so sekali mereka bersembang. Dia cok kat seorang sekali dia main handphone. Dalam duk main handphone dia boleh bancuh syai pula, bancuh minum, pergi ajak member. Dia panggil Pak Gad sembang, dia suruh Pak Gad tu buat, dia duduk dia la ilaha illallah tuan. Bukan ada pasal. Maka inilah kerja kebanyakan orang Islam yang menampakkan buruk orang Islam. Minta maaf sebut ni, hak ni kenapa betul lah, pakat-pakat lah saya pun kenapa betul. Tuan-tuan aku pakat-pakat, yang salah kita apa betul. Tuan-tuan, kita buatkan orang nampak Islam tu nampak hudup. Sedangkan Islam tu dah comel dah. Nabi tinggalkan Islam dalam keadaan sempurna. Tetapi bagaimana pembawaan Islam dalam hidup kita, saya dan tuan-tuan kita semua ni lah yang menampakkan Islam ni, orang jadi Islamic phobia. Orang jadi Islamic phobia dengan gerak kerja kita, dengan cara semua lah tuan-tuan, semua kita pakat-pakat begitu. Keluar makan tengah hari, kadang-kadang balik lambat, sat lagi balik awal pula, dia kata nak elok jam, balik awal dah lah, masuk lambat balik awal. Gaji dibayar dengan nisbah yang biasa. Dia tak tolak yang 5-6 minit dari tolak. Maka dalam rezeki kita tu kita bimbang, ada harta yang tak apa nak comel. Dalam masa yang sama kita kerja dengan orang, kadang-kadang kita menggunakan masa kerja kita buat benda peribadi. Saja-saja main-main tak nak ambil mood kerja ni, biasa kita buka internet dulu, buka Facebook dulu, kita check email kita dulu. Ni kadang-kadang kita ni, saya bercakap sebab saya pernah buat ni. Tak maaf, saya pernah buat. Dululah waktu kerja.
Kita buat benda tu, betul fikir balik, ni tak comel ni, cara kita makan ni benda tak elok lah maksudnya. Dalam masa yang sama, kadang-kadang saat lagi kita print result kita di company, kertas tu kertas syarikat, ink tu ink syarikat, dia keluar berat-berat, ustaz Allah kertas, takkan kertas pun kira, kertas tak ada heran lah. Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Besar zarah pun kejahatan bukan dekat zarah, nampak jelas. Dengan mata kita nampak kecil, di sisi Allah tak ada benda yang kecil. Tengok. Dah tu nak buat macam mana ustaz dah 20 tahun dah kami kerja. Hak ustaz pun pernah ambil buat benda macam tu, nak buat macam mana? Tuan-tuan, apa salahnya sekali-sekala? Tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan pi di kedai Hasani ke apa, tuan-tuan beli satu bandel kertas A4 tu. Baru berapa RM11, RM14, RM8, 9 kupang. Dalam tu ada berapa ratus helai tu. Tuan-tuan pi di pejabat, tuan-tuan tinggal ya. Niat dalam hati kut-kut ada aku terguna harta pejabat, moga-moga kafarah dengan cara macam ni. Sekali-sekala tuan-tuan pi di kedai buku, tuan-tuan belilah jadi satu bandel pen tu kan. Kadang-kadang kita guna pen pejabat, kita buh dalam poket. Lepas tu bawa balik rumah. Sebab tu kalau di hospital tuan-tuan, di mana-mana tempat yang kena isi borang, dia PJ ke, kalau dia tak buh getah tu tuan-tuan, pakai boleh buka stationery kat situ. Dan semua benda kita jadi terbiasa, kita buh ingat mak pak kita buh dalam poket. Duk lah kereta dah 20 km nak sampai ke rumah, tengok Allah pen nak jadi PJ ke ni, takkan nak pergi hantar. Jadi tak ni. Sama di tempat kerja kita, bila kita tak biasa menulis, kadang-kadang kita automatik dia kebuh dalam poket. Bila balik di rumah, sampai di rumah kita pegang-pegang duduk-duduk buka baju, tengok Allah pen pejabat, biasanya kita akan tinggal di rumah. Maka itu harta kita ke harta pejabat. Tak sudah ketikal lah, Allah ustaz 5 kupang takkan berkira. Bukan masalah berkira, ini soal integriti, ini soal daripada harta siapa dia, ini soal hak siapa. Sikit ke banyak, nombor 2 hak siapa. Sebab tu sekali-sekala belilah satu bandel tu, tinggal dia pejabat. Kod-kod kita ada terguna, moga-moga hak itulah cara nak kafarah dosa. Kita tak tahu banyak mana kita dah ambil. Saya bukan kerja sat pun, kita tak tahu lama mana dah kita mungkin terambil harta pejabat ni. Sekali-sekala kita buat OT, apa salah, jangan claim. No, nak cover balik dia. Berapa tahun dah kita dok buat perangai huduh, yang kita keluar awal, balik awal, apa semua ni macam-macam cara, tak apa nak comel ni. Maka sekali-sekala jangan claim. Anggaplah itulah bayaran yang setimpal daripada apa yang kita dah buat. Biar kita dapat gaji, bayarannya kurang daripada apa yang kita buat, daripada kita dapat gaji banyak daripada apa yang kurang kita buat. Faham tak? Kadang-kadang kita buat kerja tu tak setimpal, aku dapat tu tapi dibayar banyak, kita bimbang tu. Tapi biar kita buat kerja ni 100% dah kita bagi, maka dibayar walaupun gaji tak setimpal dengan usaha yang kita buat. Moga-moga ada keberkatan dalam tu. Tu je. Sekali-sekala tuan-tuan outstation kena boleh claim kilometer kan. Sekali-sekala jangan claim. Sebab kita tahu kadang-kadang kita dengan keluar dengan kereta pejabat, anak telefon ni abah ni habis dah tuition, ni balik awal, cikgu tak ada, kita pun dah lalang takkan nak balik tinggal kereta di rumah tak nak. Mesti kita lajak tu pusing pergi ambil dia balik. Tuan, tak usah duk bincang lah soal Allah ustaz takkan boh kira, bukan salah boh kira, masalahnya benda tu sebenarnya. Tentang kalau baca tentang Sayyidina Umar Abdul Aziz. Nah, Sayyidina Umar Abdul Aziz satu hari kerajaan dia pernah dihadiahkan dengan jadi dia panggil apa? Minyak ud yang wangi. Satu minyak yang dia panggil amber. Amber ni kalau tuan-tuan tengok dalam harga hari ni, tuan-tuan buka, nilai dia boleh mencecah 100,000. Wangi dia tu. Ada yang kata buat daripada ikan poh punya Allah, macam-macam lah. Kita tengok teori dia tu banyak. Maksudnya mahal. 100,000 nilai minyak wangi tu. Kerajaan Sayyidina Umar Abdul Aziz dihadiahkan dengan minyak wangi itu. Maka sewaktu mana nak dibawa hadiah tersebut, minyak wangi itu, minyak wangi dia terlalu wangi sehingga kan kalau dibawa lalu di satu kawasan maka akan bau minyak wangi itu. Sehingga kan tuan-tuan apabila datang dilalui benda minyak wangi ambar itu di hadapan Sayyidina Umar Abdul Aziz, maka dia menutup hidung. Maka menteri-menteri dia semua pakat tanya, wahai Sayyidina Umar Abdul Aziz, kenapa kami tutup hidung? Sedangkan itu adalah minyak wangi yang cukup wangi. Kamu ambil je bu, kamu tak curi barang, kamu cuma mengambil bu. Maka kata Sayyidina Umar, dia kata apa? Kita mencuri daripada minyak wangi dengan cara bu. Tak kurang apa pun, tapi yang nak kata kulunnya jaga sampai macam tu, tutup hidung tuan. Kalau kita orang perempuan lalu ni, dia bu sampai macam tu tuan kita ni.
Sayyidina Umar Abdul Aziz ni pulunya jaga, dan kita kenal dia dengan peribadi yang sangat cantik dan comel ni tuan-tuan. Minyak wangi pun dia tak mau bau daripada bukan hak dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan baca tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Bukhari cerita. Nah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam syarah dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Dalam tu cerita Sayyidina Abu Bakar suatu hari pernah dengan pembantu dia. Nah, dengan khadam dia suruh, Sayyidina Abu Bakar suruh khadam dia pergi beli makanan. Pembantu dia bawa mai beli balik makanan, dan Sayyidina Abu Bakar makan makanan tersebut. Maka ditanya, baru terdetik dalam pemikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia tanya kepada pembantu dia, daripada mana kamu dapat duit ni? Maka pembantu dia kata, dulu aku pernah jadi orang yang meramal ataupun menilik nasib. Menilik lah maksudnya dia kahin. Kahin ni apa? Orang yang bercakap fi mustaqbal, dia menilik benda yang ke depan. Kahin. Ya? Maka perbuatan tersebut tiba-tiba muka Sayyidina Abu Bakar berubah. Dia dengar kata dia ni, dia kata dulu duit tu dia dapat upah dengan buat benda macam tu. Orang main jumpa kat dia ni, barang aku hilang, dia kata barang hang tu hampir ni. Hang tengok dalam bekas ni, nampak lah ni. Kalau tak nampak pendek umur, lebih kurang macam tu lah. Pak belalang tu cerita, Pak belalang tu, hang ni tak nampak pendek umur. Kawan tu pun tak apa. Ha, nampak. Dia kata tengok bawah pokok tu, dia kata apa semua, benda yang ke depan dia beramalkan. Ni kahin. Maka kebetulan kawan tu tengok apa yang pembantu Sayyidina Abu Bakar sebut ni betul. Maka dia bayar upah. Maka upah itulah yang dia beli makanan dan Sayyidina Abu Bakar makan. Bila dimakan dah telat habis dah. Maka barulah Sayyidina Abu Bakar tahu daripada sumber ni. Maka terus muka dia berubah. Dia kata, waiha, celakalah kamu. Kamu nak memasukkan aku dalam neraka ke? Sayyidina Abu Bakar kata kepada pembantu dia, tidakkah kamu tahu apabila tubuh badan yang dimasukkan dengan harta yang haram, tidak ada tempat yang layak kepada tubuh badan yang masuk daripada harta yang haram, melainkan hanya neraka Allah. Allahu Akbar. Ternyata apa Sayyidina Abu Bakar buat? Dia korek balik sampai muntah habis semua makanan dimakan. Dia kata kalau tak keluar makan ini, nescaya aku akan berusaha keluarkan juga. Tak pernah dengar guru kepada Imam Al-Ghazali, nama dia Imam Haramain. Suatu mana Imam Haramain kecil waktu bayi, dia pernah menangis lapak susu. Bila lapak susu ni tuan-tuan, maka ibu ni susu dia kering, tak boleh nak pun tak boleh pi dah. Maka apa yang ibu dia buat? Tanya jiran sebelah, ada tak susu? Kebetulan jiran sebelah ada susu, dan Imam Haramain disusukan. Selesai susu budak, bila kenyang, dia senyap, dia tidur. Ayah Imam Haramain, seorang ulama yang masyhur juga, balik. Maka si ibu ni cerita, wahai suami, tadi ni anak kita menangis, susu tak ada, tumpang susu sebelah. Tiba-tiba ayah Haramain ni, ayah Imam Haramain ni berubah muka dia. Jadi marah. Dia angkat Imam Haramain, dia kalih kepala di bawah dan kaki di atas. Dia korek balik apa yang diminum oleh Imam Haramain, sampai Imam Haramain menangis, keluar muka hijau. Bila ditanya kepada ayah Imam Haramain, kenapa buat macam tu? Kata ayah Imam Haramain, jiran kita ni bukan makan benda haram, tetapi dia bela binatang. Yang binatang itu tidak dijaga sebaiknya, sehingga kan terkadang binatang yang dijaga, dibela tu akan makan di rumput-rumput rumah orang. Tahu kenapa? Hukum ke atas binatang ni, bila dia makan rumput rumah orang pun dengan kadar dia tak sengaja tu tuan-tuan, tak dosa ke atas dia. Dia bukan mukallaf, dia tidak ditanggung dengan syariat binatang ni. Kita panggil buat forum, jemput mufti, 5-6 orang mufti pun, forum dekat Lembu, dia tak dengar kan? 5 jam forum, bagi siap slide show. Dia tak peduli haram ke halal, bagi dia tak ada, sama. Tetapi bagaimana nak cerita kata ayah Imam Haramain begitu syadid, begitu jaga soal makan dan minum yang nak dimasukkan sebagai darah daging kepada anak dia sampai macam tu. Maka kita tahu kita tak mampu 100% macam tu, tetapi setidaknya kita sirahlah sikit dalam bab makan dan minum. Tolong sirah, jaga sikit apa yang kita nak makan dan apa yang kita nak minum. Sama ada kita bekerja dengan orang, sama ada kita meniaga sendiri, sama ada kita apa pun dalam bidang kita, ataupun kita sebagai seorang pembeli sekalipun. Ada yang main ni banyak yang mungkin golongan-golongan pencin yang tak kerja dengan orang dah, dia tak berniaga, dia pencin, dia sekadar hidup, main masjid, balik, duk buat kerja, apa semua kampung, relax-relax macam tu je. Tetapi kita tidak terlepas sebagai seorang pembeli. Ya, kita tak terlepas sebagai seorang pembeli. Sekali lagi ada yang nak pergi beli di bazar, maka tolonglah. Saya rendah hati, saya minta tolong, saya dan tuan-tuan pakat-pakat kita cari orang yang kita nak beli tu, kalau boleh orang yang patuh kepada Allah. Satu.
Hai macam mana nak tahu Ustaz? Takkan nak pergi tanya aku tadi mayang subuh dekat mana, mayang lohak dekat mana, asar dekat mana? Dah tak perlu sampai macam tu. Kalau kita tengok peniaga-peniaga ni, kalau dah tengok dia, kita kenal dia ni orang yang duduk main masjid lagi cantik. Ataupun kita kenal dia ni orang yang memang jujur dan amanah dengan peniaga, beli dekat dia. Dan janganlah kita beli hasil daripada air tangan orang yang menderakai Allah. Tuan-tuan baca dalam kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS pernah diriwayatkan dalam di zaman Nabi Musa AS ada seorang hamba Allah yang dia ni tak ada anak lama. Bila tak ada anak lama, dia bernazar, dia kata kalau Allah kurniakan dia anak lelaki, maka dia akan apa? Dia akan minum air kencing anjing hitam. Dengan izin Allah baru betul lepas dia nazar, Allah kurniakan dia anak lelaki. Sebab tu ulama kata nazar ni kalau boleh elok, sebab dia seolah kita kedekut, kita nak hasil baru kita nak buat. Buat je kalau nak buat tersuruh nazar pun tak apa. Tak salah nazar, cuma ulama kata sebaiknya janganlah. Kita nak kepada asbab berlaku benda, dapat kat kita benda, anak cemerlang baru kita nak buat. Anak kita ni baru anak sihat baru nak ni. Buatlah kalau nak buat. Maka bila hamba Allah ni dalam keadaan dah bernazar, dia teringat balik, dulu aku pernah nazar ni kalau dapat anak lelaki, lah dapat dah. Maka dia berjumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Kalau kamu nak selesaikan nazar kamu, maka kamu pergi di rumah si fulan bin si fulan. Nabi Musa tunjuk kat arah tangan. Kamu tunggu waktu hujan, maka air yang melalui di atas bumbung rumah dia, kamu minum air tersebut, maka akan tertunai nazar kamu. Laki ni terkejut, dia kata, dia buat apa yang hina sangat sampai air yang lalu di atas bumbung rumah tu pun begitu hina? Maka kata Nabi Musa, itulah orang yang tidak salat. Nah, orang yang tak semayang, air yang lalu di atas bumbung rumah pun punya hina dah, apatah lagi air tangan. Sebab tu kita tengok, kalau kita tahu dia ni jenis tak semayang tu, sudah belilah dah. Moga-moga itu juga tarbiyah kepada dia. Hai, dia kata awak tiba-tiba surut sangat, orang tak main minum di kedai dia, tak makan di kedai dia, moga-moga tarbiyah untuk dia semayang. Kita tengok pergi di bazar Ramadan, orang tak tutup aurat, jangan duk beli hak ni, kita hak tu nak duduk sangat pun. Dia kata, ustaz beli paha ayam, dapat tengok paha dia, datang elok cantik-cantik sangat. Patutnya kita tengok, dia dah letak beramanah dengan Allah. Dia langgar hukum Allah terang-terang, tiba-tiba kita pergi beli makanan yang dibuat daripada air tangan dia pula, tak cantik sangat. Tuan-tuan lebat dah kepala, kita duk main sembahyang 5 waktu. Kalau dia dah arat tu sudah belilah, maksud terang-terang dia tidak beramanah dengan Allah. Mana mungkin mudahnya untuk dia beramanah dengan manusia. Susahlah tuan-tuan. Apa salahnya kita cuba jaga benda-benda macam tu? Sebab kita pembeli belakang ni. Moga-moga dengan cara kita buat macam tu, kita mentarbiyah masyarakat. Pakak-pakak kalau mai petang ni ada 100 orang. 100 orang ni sekali lagi pergi beli makanan, kita tengok orang tutup aurat tu sudah beli. Dia apa rasa lain ai awak hari ni tak. Biasa Pak Lebat ni duk mai singgah pas mayang, duk mai beli kat aku, orang ni tak beli lah siapa ni. 5 hari dia rasa pelik Azhar, dia tanya orang kata depa hari tu ustaz tabak dah. Kalau hak lekat muhur jenis ni depa tak beli. Kurang-kurang mana tahu dia pakai tudung, mula-mula terpaksa, lama-lama insya-Allah istiqamah dia. Tarbiyah juga tu. Maka makan dan minum ni tolonglah sama-sama kita tekankan, moga Allah bagi manfaat. Jadi saya kira-kira mungkin sekadar itu dulu pertemuan kita pada petang ni. Tuan-tuan yang mungkin berhajat semalam, saya jumpa ada ni orang, saya pergi di Kuala Kedah. Pergi 2 pagi semalam habis kuliah, dia telefon suruh pergi sana, dia kena kencing manis. Bila tanya-tanya dia benda apa dia boleh buat, dia cuma kata dia dah buat acar limau. Jadi saya ambil semua acar limau ni, saya kata mai saya tolong jual. Tuan-tuan tengok di luar tu, kalau tuan-tuan nak beli, belilah. Tak mau beli pun tak ada masalah. Untungan kita akan bagi dekat dia lah. Ada 120 bekas dia lebih kurang. Tahan lama, dia kata 3 bulan. Wallah, saya pun tak try lagi, cuma dia kata tahan 3 bulan lagi ada minyak. Dia kata jangan boleh ambil air. Jadi kita nak beli luar tu lagi RM10 kot sebekas. Kalau nak beli tak mau beli tau. Yang tak ada duit ambil. Tu cara saya belanja tuan-tuan lah. Kita nak tolong dia pun nak bagi duit, saya tak ada duit, dia ambil dengan cara macam tu. Jadi tuan-tuan tengok di luar ni, kalau nak beli-belilah. Kalau kita tak makan pun sedekah ke orang pun tak apa. Acar limau ni dia tambah selera je. Kadang kita tak nak makan, jiran kita bagi, dia buka puasa dia makan, boleh pahala kita. Dia makan suap, dia makan tu, boleh pahala kita. Bagusnya acar limau ni dia tak boleh makan banyak, jadi dia tahan lama sikit kalau kita sedekah ke orang. Orang jarang acar limau sampai tibas genggam bulan mulut, gelong kawan tu. Biasanya dia lama tahan seminggu, jadi kita boleh makan modal kat situ ya. Dia duduk makan hari-hari je, kita dapat pahala sedikit. Saya nak tolong dia duit, saya pun tak ada. Kata dengan saya, dia bukan produk saya tak. Saya buka kedai jeruk berdua Pak Li. Saya tak buat mai jeruk, saya buat mai tu je. Tu pun ambil kat dia semalam. Kita tengok sehati dah. Ada start ni, ada promote niaga dia. Tak ada tuan. Ada hak tu je. Tetap mau beli pun tak ada masalah. Moga Allah bagi manfaat.
Ada beli bagi ke orang pun tak apa insya-Allah. Sekian billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, dan kami ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru kami, istri dan anak-anak kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada yang kami sedari dan kami tidak sedari. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami, hati kami keraskan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tidak terhitung banyaknya beban dosa hasil perbuatan tangan-tangan kami telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang dipertaan yang sakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang jahil, maka berikan ilmu kepada kami. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih lagi ada anak isteri yang masyarakat yang mendapatkan aurat, maka kurniakan taufik kepada kami, keluarga serta masyarakat kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, hubungkan saudara bersama kami. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih lagi meninggalkan salat, yang terlibat dengan kezaliman, yang makan harta yang haram, riba dan rasuah, maka izinkan kami bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, Ya Allah, lembutkan hati kami semua. Ya Allah, untuk terus istiqamah beribadah kepada-Mu. Ya Allah, untuk kami terus meringankan tulang-tulang kami untuk hadir ke masjid dan surau-surau. Ya Allah, Ya Allah, pada bulan Ramadan kami dilembutkan dan diringankan untuk melakukan ibadah, maka janganlah Kau menarik nikmat ini pada bulan-bulan yang lainnya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.